Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa 'azimana wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman sahihan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, barisan ahli jawatan kuasa surau, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada dan kepada para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum, dan kepada para istri baginda radhiyallahu taala anhum, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan kita khususkan juga surat Al-Fatihah ini kita hadiahkan juga kepada tuan pengarang kitab, iaitu almarhum al-alim al-alamah al-arif billah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu taala, dan kepada keseluruhan para awliyaillah. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia taufik dan hidayahnya dapat lagi kita menyambung huraian kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Pada malam ini kita akan menyambung hadis yang terakhir pada fasal menyatakan bab ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamatil anbiya'u thumma al-ulama'u thumma asy-syuhada. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberi syafaat pada hari kiamat itu tiga, iaitu tiga golongan, iaitu anbiya, para nabi, para rasul, kemudian ulama, kemudian maka syuhada. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian hadis riwayat Ibnu Majah. Maka Rasulullah SAW mengatakan tiga golongan yang memberi syafaat. Golongan pertama para nabi, para rasul. Yang kedua para ulama. Yang ketiga para syuhada. Tiga golongan ni bagi manfaat. Maka Syekh masa menghuraikan hadis ni, masa terjemah yang memberi syafaat, Syekh hurai syafaat ni ada berapa jenis? Ada 5 syafaat, ada 5 jenis, ada 5 kategori. Yang pertama ni sebenarnya 5 syafaat ni revision dah pernah sebut. Tak apa, ilmu ini memang sifat dia mengulang-ulang. Siapa yang dah tahu, ini hati orang yang sombong dengan ilmu. Kadang-kadang masuk kuliah, ustaz hurai bab air, bab najis. Apa ustaz ni, kita dah berumur bab najis, bab air, sombong dengan ilmu. Macam mana nak dapat barakah kefahaman? Yang keduanya, Allahumma shalli ala Muhammad, terkadang lain guru yang menghurai, kefahamannya lebih lagi. Baik. Dan penuntut ilmu bukan ilmu tu, penuntut ilmu tu salah satu perangai dia atau akhlak penuntut ilmu ni adalah mengulang-ulang ilmu. Mana mungkin tak diulang, tambah ilmu baru, ilmu yang lama lupa. Apatah lagi ilmu yang lama belum diamal. Jadi sifat penuntut ilmu mengulang-ulang ilmu, dan ilmu itu sendiri memang sifatnya untuk diulang-ulang agar ingat. Baik. Jadi yang pertama, syafaat yang digelarkan atau dinamakan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, syafaat yang agung.
atau setengah ulama menggelarkan syafa'atul kubra, syafaat yang besar. Apa dia syafa'atul uzma ataupun syafa'atul kubra ini? Syafaat agung atau syafaat besar ini hanya senya yang diizinkan Allah kepada satu-satunya kekasih dia, baginda Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain, rasul lain tak ada. Ni bagi syafaatul uzma. Syafaatnya mana ni? Yang semata-mata Nabi kita saja ada boleh bagi. Syafaat ketika di mahsyar, yang mana masing-masing tenggelam dalam peluh masing-masing. Kadar peluh tenggelam tu mengikut dosa kat dunia dulu. Yang sampai di mahsyar, baik mukmin, baik kafir, baik munafik, dah rasa azab menunggu untuk dihisap. Ni apa benda kita ni dekat mahsyar ni tak dihisap-hisap ni, tunggu apa lagi ni, ya Allah, lamanya. Penantian tu suatu penyiksaan. Nak rasa hakikat penantian suatu penyiksaan, mahsyar. Kita kat dunia kan selalu sebut penantian itu suatu penyiksaan. Kalau kita tengok cerita Piramli tu apa? Alibaba. Piramli, bukan Cip Khadam Ibrahim Pendek. Piramli lah masa dia tengah joli. Ada tengah joli tu kan dia punya awek tu kan zaitun. Kan ada tengah joli, minum arak, mabuk tu. Jadi dia kata dia nak bagi bisnes import export, dia kata. Lepas tu kan dia kata tunggu sebulan ke apa dia pergi. Jadi yang awak dia kata alah lamanya, kanda pun rasa sebulan macam 1000 tahun lah, dia kata. Penantian tu satu penyiksaan lama. Tapi sebenarnya hakikat nak rasa tu mahsyar. Menunggu, apatah lagi tenggelam. Na'udzubillahi min zalik, yang lemas dalam peluh sendiri. Lemas Ustaz? Lemas. Paras peluhnya melebihi daripada paras kepala dia. Sebab apa? Terlalu banyak dosa. Yang mana sikit dosa, ada yang peluh sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, bermacam-macam. Jadi menunggu-nunggu bila kita ni nak dihisab, bila kita nak ditimbang dosa pahala ni. Itu yang Allah ilhamkan kepada orang-orang beriman untuk minta pada para nabi. Minta tolong, syafaat lah tu, minta tolong apa? Mintalah ke Allah segerakanlah hisab ni. Minta kat Nabi Adam, minta kat Nabi Ibrahim, minta kat Nabi Musa, minta kat Nabi Nuh. Semua nafsi. Aku tak pernah tengok Allah murka semurka hari ni, aku tak berani. Aku pun ada kurang dengan Allah, ada buat Allah murka, tak berani aku. Hanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku yang layak memberi syafaat. Kata-kata Nabi itu bukan belagak, tapi memang tu hak dia. Jadi bila umat semua meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud kepala Nabi di hadapan Allah selama 7 hari, seminggu akhirat, bukan seminggu dunia, seminggu akhirat. Sehingga Allah kata, angkatlah kepalamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta apa engkau nak. Baru Nabi minta, aku nak syafaatkan umat aku. Baru berjalan proses hisab, penghisaban, menimbang dosa pahala. Ni syafaatul uzma. Nabi lain tak ada, Rasul lain tak dapat. Allah izin Nabi kita je sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diterima syafaat. Nabi lain kalau minta confirm tak dapat, sebab kuota syafaat ni untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu saya sebut ayat tu tadi, salah satu daripada lirik qasidah Syekh kami. Yang pertama diberikan syafaat dan yang pertama diterimakan syafaat, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian, itu syafaat yang pertama, yang agung, yang besar. Yang kedua, syafaat memasukkan orang ke dalam syurga tanpa hisab. Ini syafaat yang kedua.
masukkan orang ke dalam syurga tanpa dihisab. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi syafaatkan umat-umat dia yang mana tak ditimbang. Kalau timbang confirm sangkut, tak ditimbang. Terus masuk syurga. Jadi itu yang di antara doa kita, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Tanpa hisab ni apa? Tak ditimbang dosa pahala. Kalau timbang confirm sangkut. Muka kita yang banyak dosa, especially saya lah. Allahu Rabbi, kalau ditimbang confirm sangkut. Maka minta syafaat yang jenis kedua ni, masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, syafaat kepada nama-nama yang telah tersenarai sebagai ahli neraka. Nama dah masuk dalam list ahli neraka, tapi dipotong namanya daripada senarai tersebut. Ini juga syafaat yang ketiga. Nama dah ada kat pintu neraka, nama dah tersenarai dalam senarai ahli neraka, tapi dipotong, di cancel namanya. Seriau tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian. Nama kita dah tertera di pintu neraka, dah tersenarai dalam senarai ahli neraka. Tiba-tiba kita ni tengah dah memang nak kena campak, Rasulullah SAW syafaatkan kita. Beruntung sangat. Beruntung itulah yang lagu Habib Syekh, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Lagu tu nampak biasa, apatah lagi ada sebahagian orang kata, Ustaz, lagu Ya Hanana ni dah tak musim, dia kata. Dah tak musim, macam dah tak macam dulu lah kan. Dah tak musim lah. Saya kan dia kan dalam hati saya kata apa? Orang yang mengetahui dan merasai intipati kata-kata Ya Hanana tu saja yang akan merasakan lagu tersebut agung dalam hati sampai ke mati, sebab senantiasa rasa keberuntungan. Ya Hanana tu kan beruntungnya kami. Kerana apa? Menjadi umat Rasulullah SAW. Bukan di semata-mata dengar lagu muzik tu saja, tak. Intipati lagu tu. Baik. Jadi yang ketiga, nama dah tersenarai, dipotong daripada senarai ahli neraka. Yang keempat, syafaat terhadap orang Islam, syafaat terhadap Muslim yang di dalam neraka, yakni yang sedang diazab. Ni dah masuk dalam neraka ni, dah masuk ni. Jadi nak minta syafaat yang betul-betul nak minta ni, nombor 1, 2, 3 minta sungguh. Nombor 4 ni bukan jangan mintalah juga, tapi agak-agak siapa sini yang memang tegar nak masuk neraka sekejap lepas tu disyafaatkan? Tak ada. Neraka kan tempat main-main. Jadi yang keempat ni dah masuk, sedang diazab, baru disyafaat. Kalau boleh yang keempat ni, kalau kita tak dapat yang tiga tadi, yang keempat ni bolehlah. Minta jugalah. Kalau yang ketiga tadi, yang atas tadi kita tak dapat. Tapi minta yang ketiga, yang pertama tadi kita dapat, insya-Allah. Amin Allahumma amin bi jahi wa bi barakati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi yang keempat, syafaat terhadap muslim yang di dalam neraka, yakni yang sedang diazab. Maka syafaat yang keempat ini, yang layak memberi syafaat ini bukan hanya pada Rasulullah SAW sahaja. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang dapat mensyafaatkan orang Islam yang sedang diazab di dalam neraka, yang sedang berada dalam neraka, selain daripada Rasulullah SAW, iaitulah para malaikat pun Allah izin untuk syafaat keempat ni. Para malaikat pun Allah izin. Kemudian para nabi dan rasul yang lain pun Allah izin. Kemudian para ulama. Jadi kalau kita tengok pada hadis ni, yang memberi syafaat itu pada hari kiamat tu iaitu 3: para nabi, para ulama, para syuhada.
Jadi yang tadi kita sebut Rasulullah SAW, kemudian para malaikat, kemudian para nabi, para rasul, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Selepas para syuhada, siapa lagi yang boleh beri syafaat yang keempat ini? Para awliya. Awliya ni siapa? Wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Sebab tu jangan biadab dengan wali-wali Allah di atas muka bumi ini. Nah, jangan condemn, jangan hina. Nah, nanti silap-silap di akhirat mengharap-harap syafaat para wali, sedangkan dekat dunia tak percaya wali. Kan ada fahaman yang menolak para wali ni. Wali-wali ni tak ada, dia kata. Karamah-karamah, keramat ni tak ada, dia kata. Setengah-setengah fahaman hari ni. Kemudian yang terakhir, selepas para awliya, para hufaz. Sama ada menghafal Al-Quran ataupun menghafal hadis. Para hufaz, Al-Hafiz, para hufaz. Jadi syafaat yang keempat ni banyak golongan yang Allah izin memberi syafaat. Sehingga kan sebagian ulama kata bukan setakat para hufaz saja, orang yang beriman Allah izin bagi syafaat pada orang yang beriman yang lain. Sebab tu guru kami Al-Fadil Al-Syekh Ibrahim bin Masran Al-Banjari hafizahullah, kalau didatangi tetamu-tetamu orang soleh, bila tetamu ni nak balik, selalu dia nak ambil gambar tu, dipimpin tangan gini. Dia genggam sungguh. Kadang dia pimpin tu tangan ke bawah, kadang dia pimpin tu dia ambil tangan tu, dia kelik kat dada. Apa dia kata? Mudah-mudahan kalian semua yang jadi tetamu ni pimpin saya masuk dalam syurga, sebab saya ni orang banyak dosa. Kalau wali Allah, kalau orang soleh, kalau ulama, kalau tuan guru, orang alim kata diri dia banyak dosa, kita nak letak muka kita kat mana? Kenangkan kata-kata syekh kami tu, syekh sendiri kata dia banyak dosa, minta orang-orang yang soleh, yang tetamu dia ni pimpin dia masuk syurga. Moga-moga gambar yang dia ambil ni jadi saksi atas dunia nanti, pimpin dia masuk dalam syurga. Dah kita yang murid ni nak letak muka kat mana? Dasar neraka gitu. Allah. Ini untungnya ada syekh, ada guru. Kita senantiasa terpimpin. Bukan demokrasi terpimpin, itu Tiga Abdul. Sentiasa terpimpin dengan nasihat-nasihat guru. Kerana bila kita ada habib yang memimpin, syekh yang memimpin, tuan guru yang memimpin, kita tak akan ikut perangai orang awam yang mana hari ni banjir nak diulas. Segala-gala benda yang tak patut ulas, dia ulas. Yang mana penyokong vaksin masih mengata-ngata yang anti vaksin, yang tak ambil vaksin masih mengata-ngata tentang teori konspirasi, yang politik ambil gambar menteri-menteri ni mana muka-muka ni tak ada turun masa banjir, sibuk mengira-ngira, menghisap-hisap dosa salah orang lain. Ni sebab tak ada panduan guru walaupun ustaz. Sebab tu ustaz-ustaz ni walaupun dia dah graduate mana luar negara pun, bila dia balik mesti ada guru yang dia minta nasihat, bimbing dia sampai mati. Dia tak boleh sendiri dengan graduate dia, dengan ilmu dia, dia rasa dia betul. Tak, dia mesti dapat nasihat ulama-ulama tua sebagai bapa dalam agama dia. Baru dia tak macam orang-orang awam yang sibuk isu, yang sibuk ulas isu semasa. Sibuk nak ulas, sibuk nak cakap, sibuk nak type, sibuk nak komen. Ni sebab tu kalau tengok Facebook saya, tak ada nak ulas. Satu, kadang-kadang lidah jari ni nak mengulas juga kadang, tapi pandang balik. Sebab apa? Jaga nama air muka guru, air muka syekh, jaga nama habib, jaga air muka maruah mak ayah kita. Allahu Rabbi. Baik, khair. Jadi itu syafaat yang keempat. Apa dia? Yang paling last tadi, orang beriman diberi izin oleh Allah untuk syafaatkan orang beriman yang lain.
Sebab tu yang cerita pasal Syekh tadi, bila dia pimpin tangan tetamu-tetamu dia yang soleh, dia kata gitu, moga-moga kalian semua pimpin saya masuk dalam syurga sebab saya banyak dosa. Sampai satu tahap dia, Syekh kami ni ada tak berapa sihat. Adalah dalam, tak berapa sihat. Kadang-kadang tu tak larat, tapi dia laratkan juga hantar tetamu sampai ke depan gate ataupun ke pintu kereta. Tetamu dan anak murid yang lain ni kata, Syekh tak payahlah, Syekh tu tak berapa sihat. Apa Syekh kata? Syekh kata apa? Tak apa, biar saya hantar tetamu sampai ke pintu kereta atau sampai ke depan gate sana. Semoga nanti bila saya mati, kalian semua tetamu yang ada ni dan murid yang ada ni sudi nak hantar saya ke liang lahat. Ni orang soleh punya pemikiran. Dia harap kalau dia hantar tetamu sampai kereta, sampai ke depan gate tu, dia harap apa? Dia tak harap benda lain. Dia harap tetamu dan anak murid dia yang nampak dia buat ni, esok nanti bila Syekh meninggal dunia, sudi nak hantar ke liang lahat ramai-ramai. Allahu Rabbi. Kita ada tak rasa macam tu masa hantar tetamu ke gate? Tak ada, menyembang. Gitu je lah. Lagi kalau yang maaf ibu lagi, kalau orang perempuan, daripada ruang tamu ke grill kat pintu, sembang lagi. Daripada ni sampai ke garaj kereta, sembang lagi. Daripada garaj kereta ke gate, sembang lagi. Nak masuk pintu kereta bukan tingkap, sembang lagi. Cepatlah nak balik. Assalamualaikum. Balik. Ada tak rasa kita bimbing, kita teman tetamu sampai ke kereta tu, harap tetamu ni nanti iring kita sampai ke liang lahat? Tak ada. Dan kita punya pemikiran Allah Rabbi. Itulah Syekh kami. Khair. Jadi sebab tu bila kadang-kadang ada orang sebut, kadang-kadang saya pun ada sebut, mudah-mudahan dengan berkat ayah-ayah, ibu-ibu yang ada kat sini, berkat orang-orang yang dah berumur yang ada kat sini, dengan berkat Tuan Imam, mudah-mudahan saya ni Allah ampun dosa. Itu guna syafaat orang beriman lah tau. Faham situ baik. Tiba-tiba jumpa video malaikat, wali Allah, orang soleh, orang beriman tak boleh bagi syafaat. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab YouTube ni ibarat kitab yang bercampur-campur, semua campur. Bible apa semua duduk dalam tu juga. YouTube, Google, maka jangan rujuk tempat-tempat tu. Baik. Yang kelima, yang terakhir, syafaat apa? Syafaat ditinggikan darjat kedudukan di dalam syurga. Kita ni muka kita masuk syurga 3 bintang. Contoh syurga 3 bintang. Tapi dengan disyafaatkan oleh Rasulullah SAW, kita dinaikkan kepada syurga yang 7 bintang. Ataupun syurga yang kita sebut paling mulia, paling tinggi, yang di mana Rasulullah SAW bersama para anbiya, para rasul yang lain, dan bersama para sahabat yang lain, dan bersama anak-anak yatim tinggal dalam syurga tu. Syurga apa? Syurga Firdaus. Jadi kita ni mungkin masuk syurga Adnan, mungkin masuk syurga apa-apalah, syurga Ma'wa. Tapi dengan berkat Rasulullah SAW mensyafaatkan, kita dinaikkan masuk dalam syurga Firdaus. InsyaAllah. Baik. Kemudian berkenaan, kalau daripada hadis tadi, yang memberi syafaat pada hari kiamat itu 3 golongan. Para anbiya, kemudian ulama. Jadi di sini Syekh menyebut nasihat tentang ulama. Apa Syekh kata? Jangan sampai tak tahu menghargai ulama. Jangan sampai tak tahu menghargai ulama. Apa petanda tak tahu hargai ulama? Menghina, mencaci, mengata. Tapi Ustaz, kalau ulama tu ulama dunia, pada mata kita ulama dunia banyak buruk dia buat. Benar ke dia ulama dunia? Kalau kita silap tohmah, kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita tuduh.
Kalau kita maksud kata berdiam, kita orang awam berdiam tak berdosa. Yang berdosa ni ulama-ulama yang mana berdiam pada perkara mungkar. Kita orang awam jangan perasan jadi ulama lah. Jadi yang layak menegur, membahas, berdebat dengan ulama adalah ulama juga. Kita lah apa hari ni ulama-ulama berdiam, dah kita pula nak bersuara. Kita siapa? Lebih baik kita jangan bersuara mengulas isu-isu tersebut. Apa yang kita buat sebagai orang awam, mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang pada penyatuan, bukan pecah belah. Mengajak orang pada beramal, bukan tinggalkan amal. Mengajak orang pada menimbang, menghisap dosa sendiri daripada menuding jari, mengira-ngira salah aib dosa orang. Baik. Kemudian Syekh kata apa lagi? Ada yang hampir murtad kerana mencela ulama. Hampir murtad kerana mencela ulama. Bahaya. Maka dengan ulama ni jangan main-main. Dan nasihat di sini mengatakan apa? Mencela, menghina ulama menggembirakan syaitan, dan menjauhi ulama adalah suatu kerugian. Ni boleh jadi quotes ni. Kongsilah dekat Facebook ke mana. Benda ni kalau nak kongsi status ke, patut. Ni dah suami saya semalam makan kat luar tak ajak saya. Saya kecil hati. Semalam saya dah masak 3 lauk, suami balik tak makan. Segala benda dalam kain bab rumah tangga. Nak cerita kat status ni, WhatsApp ke, IG ke, Instagram Facebook ke, bukan nak cerita luahan hati kita, bukan nak cerita peribadi rumah tangga, hal dalam kain kita, bukan. Status ni tempat kita sebar kebaikan, ajak orang pada kebaikan, dakwah. Ustaz kalau kongsi resepi, ya boleh. Share resepi tu boleh, tak ada masalah. Ini bab luahan hati, suami buka aib isteri, isteri buka aib suami, apa benda cerita kita sekarang ni. Kita pula pantang baca nak komen, pantang baca nak korek. Ya ke hajar? Suami hajar bini-bini. Itulah saya dah kata macam-macam. Jadi apa kata-kata ulama yang di sini yang boleh dikongsikan? Mencela ulama menggembirakan syaitan, menjauhi ulama suatu kerugian. Kalam siapa? Fadilatul Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari hafizahullah. Baik. Kemudian akibat mencela dan menjauhi ulama adalah gembirakan setan. Kita kalau boleh nak setan nangis sebab musuh, nak setan nangis. Ni menggembirakan dia pula. Member lah. Jangan cela ulama. Nak sebut salah ataupun benda dibuat tak betul, boleh sebut. Cela lain, sebut salah lain. Dia salah kerana mengeluarkan fatwa yang tak sepatutnya begini-begini. Katalah gitu. Kita pun dapat nasihat daripada mufti-mufti lain, fatwa ni tak patut dikeluarkan. Khair. Tapi kalau cela, ni gembirakan setan. Bahkan dia tengok, hari ni orang Islam semua dah pecah belah, semua dah lah ulama semua tak boleh pakai. Kita terus kepada Quran dan Sunnah. Jauhi ulama, tak pakai ulama, suatu kerugian. Di mana kerugian itu membawa pada kesesatan. Sebab apa? Nak faham agama tak dapat tidak berhajat kepada ulama. Baik. Maka akibat mencela atau menjauhi ulama, yang pertama, ada 3 akibat mencela atau menjauhi ulama. Pertama, dicabut hasil keberkatan suatu pekerjaan kerana berkat itu adalah mendatangkan manfaat dan bertambah kebaikan. Apa akibat yang pertama mencela atau menjauhi ulama? Dicabut keberkatan dalam suatu amal soleh. Dia beramal soleh, tapi berkatnya Allah cabut, Allah angkat, Allah padam. Nak beramal soleh, jaga-jaga perangai kita, jangan cela ulama. Nanti keberkatan pada amal soleh yang kita amal tercabut, terpadam.
Sebab apa? Berkat itu, apakah berkat? Barakah. Apa barakah? Kalau sebahagian ulama dia ambil takrif berkat ni secara ringkas, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi di sini Syekh kami menyebut dua. Selain daripada bertambah kebaikan, barakah ni, selain daripada ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau kebajikan, yang kedua, mendatangkan manfaat. Jadi bila kita beramal soleh, dia memberi manfaat pada diri kita. Dia memberi manfaat pada keluarga kita. Anak isteri kita tengok kita beramal soleh, jadi hati lembut. Anak isteri kita tengok kita beramal soleh tahajud, rasa nak ikut. Nah, tapi bila kita beramal soleh dalam keadaan kita mencela, menghina ulama, berkat amalan soleh kita dipadam, diangkat, ditolak oleh Allah, dicabut oleh Allah, maka tak ada keberkatan pada amal soleh kita. Rugi. Jadi yang pertama tadi, dicabut hasil keberkatan pada amal soleh. Yang kedua, akibat mencela, menjauhi ulama ni, yang kedua, akan dikuasai orang-orang atau pemerintah-pemerintah yang zalim. Akibat yang kedua, apabila kita mencela atau menjauhi ulama, kita akan dikuasai golongan yang zalim. Sama ada pemerintah-pemerintah yang zalim ataupun orang-orang yang berkuasa yang zalim. Agak-agak kita ni ada tak cela-cela ulama, yang mana kita digenggam oleh orang-orang pemerintah zalim. Cuba fikir-fikirkan. Terkadang perbuatan seseorang tu membuatkan kita yang tak buat pun terpalit sama. Seperti banjir lah, ada banjir. Rumah orang soleh tak banjir. Rumah orang awam yang cela, yang fasik, banjir. Rumah Habib tak banjir. Ada gitu. Semua habis. Semua habis. Ni. Tapi jangan pandang sama. Jangan pandang sama. Banjir itu musibah. Musibah bila kena kat alim ulama, orang soleh, para habaib, itu suatu yang menaikkan darjat kedudukan orang beriman di sisi Allah. Tapi kalau musibah tu terkena pada orang yang memang ahli maksiat, orang fasik, banyak dosa, itu suatu pemadam dosa, kifarah di dunia. Tak sama. Tak sama. Jangan kita kata, tengok jadi orang soleh kena juga. Lain dia punya kesan dia di sisi Allah. Orang alim kena musibah, diangkat darjat di sisi Allah. Orang fasik diampun dosa. Ni rahmatnya Allah. Pandai pula kerana jarak SOP gini. Inilah musibah. Dia pula jadi ahli falak, jadi ahli tafsir. Apa dulu tak pernah banjir besar? Yang dekat Manik Urai tu dulu banjir besar, dulu ada jarak SOP? Tak ada kan? Jangan pandai-pandai. Yang sepatutnya kita fikir dan kita rasakan pada musibah yang sedang melanda negara kita adalah kita merasakan banyaknya dosa kita, banyaknya maksiat kita dengan Allah, maksiat zahir, maksiat hati. Jangan duk pandai-pandai duk kerana ni, kerana tu, kerana ni. Jangan. Nanti kita ditimbang apa yang kita taat, apa yang kita tulis, apa yang kita cakap. Jangan pandai-pandai. Dan terkadang jangan terkejut. Apa dia? Terkadang yang kena banjir besar di sana akibat kita buat maksiat di sini. Ada ustaz gitu. Sebab dosa secara keseluruhan. Dosa rakyat Malaysia, ada yang terkena. Kita Johor, alhamdulillah, masih terpelihara, dijaga oleh Allah. Dan ingat, bila kita ni, tempat kita, qaryah ke, daerah ke, negeri ke, bila mana kita ni nampak zahirnya terselamat daripada satu-satu musibah, tolong rasakan dalam hati tu. Apa dia? Ini adalah dengan berkat orang soleh, wali-wali Allah yang ada di negeri Johor ni. Tolong rasa gitu. Kalau ikut kerana amal soleh aku ni, kalau ikutkan dosa aku yang banyak ni, dah lama dah antara Johor dengan Singapura tu naik tsunami. Sejengkal aja boleh naik tsunami. Allah kata naik tsunami. Jangan main. Allah Rabbi, kita masih selamat.
Dan juga kita terselamat daripada musibah tu adalah kerana yang mana masih ada mak ayah, rasakan ini berkat doa mak ayah kita yang masih hidup. Sama. Baik. Jadi yang kedua, akibat mencela dan menjauhi ulama akan dikuasai oleh golongan yang zalim. Kenapa akibat dia gini pula? Kerana sebesar-besar kezaliman adalah syirik sampai tahap dikuasai orang kafir. Sebesar-besar zalim adalah syirik kepada Allah. Nah, sama ada syirik khafi ataupun syirik jali, syirik halus ataupun syirik yang jelas. Sampai tahap kesyirikan itu Allah timpakan musibah, dikuasai golongan kafir. Orang kafir menguasai kita, orang Islam. Nah, tuan-tuan, saya tak payah cakap kot. Tuan-tuan fikirlah yang mana SOP-SOP yang berkait dengan jabatan agama kita, yang mana yang atas-atas tu bagi nasihat pada jabatan agama kita, kan? Kan? Boleh fikir kan? Fikir kan? Nah, saya tak payah sebut jelas-jelas. Ayah-ayah, ibu-ibu lebih matang daripada saya. Fikirkan, renungkan. Baik. Yang ketiga, akibat mencela menjauhi ulama ni, yang ketiga, na'udzubillah min zalik, keluar daripada dunia tanpa iman. Na'udzubillah min zalik. Keluar daripada dunia? Ustaz, boleh ke keluar daripada dunia? Gimana planet Marikh, planet Pluto? Meninggal dunia. Meninggal. Meninggal. Saya buat perkataan meninggal ni kadang teringat dialog Allah yarham Aziz Satar dalam cerita Bujang Lapuk. Dia masa Sudin nak halang mak dia daripada masuk bilik ambil baju kotor tu kan. Kan Cik Normah tu tengah kat sebelah katil Piramli. Kan Sudin halang. Lalu dia tanya apa? Mak. Kenapa mak datang seorang, tak datang dengan bapak? Bapak kau kan dah meninggal, Din. Lepas tu yang si Aziz kata, depan rumah makcik siapa? Depan rumah makcik laut. Lepas tu dia tanya yang belakang rumah makcik siapa? Oh, itu dah meninggal. Meninggal? Tu. Saya ingat dialog dia tu. Meninggal. Jadi keluar daripada dunia tanpa iman. Na'udzubillah min zalik. Meninggal dunia dalam keadaan apa? Kafir. Ini akibat apa? Mencela, menjauhi ulama. Mencela dan menjauhi ulama. Akibat yang ketiga, mati dalam kafir ataupun murtad. Na'udzubillah min zalik. Jaga lidah kita, nasihat anak menantu kita. Maksud kata mencela bukan mesti dengan lidah, tetapi dengan jari, menaip, menulis. Baik. Kemudian selesai 3 akibat tu, Syekh kata apa? 2 ujian umat akhir zaman. Ujian umat akhir zaman ni banyak. Di antara 2 yang Syekh highlightkan, tekankan di sini masa Syekh hurai ini, ujian umat akhir zaman adalah pertama, buruk sangka dengan ulama. Ujian umat akhir zaman, buruk sangka dengan ulama. Kalau kita ni tak berguru lah tuan-tuan, nak dapat nasihat macam ni, kita sedar tak diri kita kat akhir zaman ni kita sedang buat ni ujian ni, buruk sangka dengan ulama. Tu kata. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah dapat manfaat sharing pada anak-anak kita. Yang mana tega bercakap hari ni, lebih baik banyakkan berdiam. Kerana berdiam itu lebih menyelamatkan lidah. Tak boleh mak, kita mesti cakap benda yang hak. Kamu bukan ulama, hanya ular dalam semak. Faham? Maka diam. Yang layak cakap, menegakkan, menegur ulama-ulama. Yang tak cakap ni, yang banyak diam ni, ulama juga. Kita bukan tak boleh bercakap, bimbang kita bercakap tu atas dasar nafsu, atas dasar emosi, jadi lain nanti. Termasuk dalam wilayah buruk sangka ni. Sebab apa? Orang awam kalau berdebat, 2 faktor, emosi, nafsu. Sebab tu jangan berdebat, ini adab dengan ilmu. Imam Ghazali sebut. Tapi kalau ulama berdebat,
dua faktor juga. Apa? Iman, ilmu. Kata ulama layak berdebat kerana iman dan ilmu. Kita berdebat konon-konon berilmu, sebenarnya nafsu, emosi. Itu yang berdebat dalam grup WhatsApp, agak-agak tak ada hujah, tak ada dalil, live group, lepas minggu masuk balik. Jadi ujian umat akhir zaman, yang pertama buruk sangka dengan ulama, yang kedua wujudnya ulama jahat. Wujudnya ulama jahat. Dalam bracket, dalam kurungan tulis tali barut dajjal. Tali barut dajjal. Ini wujudnya ulama jahat, iaitulah tali barut dajjal. Ini ujian kita. Dua ujian yang ditekankan di sini yang Syekh sebut. Nah, ujian umat akhir zaman, pertama buruk sangka dengan ulama, yang kedua wujudnya tali barut dajjal, iaitu ulama-ulama yang jahat. Maka pegang dan amallah nasihat-nasihat ulama-ulama akhirat yang banyak suruh kita beramal, banyak suruh taubat, banyak suruh muhasabah diri. Nah, yang mana banyak menyalah-nyalahkan mana-mana pihak, slow-slow sikit kita. Nah, insya-Allah khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Jadi insya-Allah cukup setakat tu huraian pada malam ni, insya-Allah. Maka ayah-ayah, ibu-ibu, para jemaah sekalian, ambillah manfaat daripada apa yang telah saya sampaikan. Daripada saya tidak ada barakah, tapi saya meyakini barakah daripada para guru, para masyayikh, para habaib yang mengajarkan kepada kita semua. Dan bahkan saya pula yang menumpang barakah ayah-ayah, ibu-ibu, orang soleh di surau ni, insya-Allah. Jadi dengan itu insya-Allah nanti kita akan sambung huraian daripada hadis tu, sedikit faedah sifat-sifat ulama yang benar. Ada 3 Syekh sebut sini. Itu nanti kita sambung pada kuliah akan datang, insya-Allah. Jadi dengan itu saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, telanjur kata, buruk adab, rendah akhlak, salah dalam penyampaian jika ada. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita solat sunat dulu.